Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda di Semenanjung? Saya berada di satu negeri bernama Sabah. Saya berada di Kota Kinabalu. Alhamdulillah, membuat persediaan untuk insyaAllah first time IMKK Intensive Minute Kekayaan Kejayaan yang akan diadakan start besok sehingga hari Ahad, insyaAllah, di Kota Kinabalu. Pertama kali kita adakan program dekat sini. Okey, pagi ni saya nak berkongsi something very quick one. Saya nak share dengan anda, saya buat satu benda ataupun saya dah buat benda ni dah lama dah. Setiap hari saya akan baca, kalau saya sempat saya akan tulis mula sesuatu yang dipanggil sebagai affirmation ataupun declaration ataupun mentor saya Tony Robbins suka guna perkataan conditioning, neuro conditioning, reprogramming mind. Minda kita ni begini. Kenapa benda ni dibuat ataupun bacaan ni saya buat? Sebab minda kita ni boleh diprogramkan dengan izin Allah. Allah bagi kita alat. Kalau tangan kita ni kita boleh latih untuk makan daripada tak reti, lama-lama kita pejam mata pun boleh makan, tengah tidur pun boleh makan, kita boleh programkan. Kalau kaki pun sama, daripada conscious mind, daripada sedar kita boleh bawa kepada unconsciously, kita boleh bawa sehingga kita boleh jalan tanpa kita tak perasan. Kadang-kadang mata kita tak nampak, kita masih boleh jalan dengan mudah. Ataupun even driving, mula-mula kita bawa kereta, kita tak reti, susah, benda tu bukan satu benda yang conscious, biasa bagi kita. Kemudian lama-lama kita dah biasa bawa, kita practice, lama-lama dia jadi satu kebiasaan. Dan bila kita kata kebiasaan tu, bermakna benda tu dah jadi sebati ataupun selari dengan mind kita. Jadi kita boleh driving, kadang-kadang bercakap, borak apa semua, dah sampai. So point dia nak cakap adalah minda kita ni boleh diprogramkan begitu. Cuma kadang-kadang lah, bukan selalu, kadang-kadang mungkin kita mungkin berada dalam keadaan yang tidak diprogramkan untuk capai sesuatu kejayaan atau pencapaian. Mungkin ada sikit, tapi tak buat secara conscious. Dan dalam banyak keadaan kita diprogramkan secara tak sedar, diprogramkan untuk banyak aspek kegagalan ataupun negativity, ataupun susah ataupun payah. So masa kita kecil mula-mula okey, masa kita mula-mula parents kita mungkin bantu kita dengan programkan macam bila kita nak makan mesti boleh, nak jalan mesti boleh, Tapi along the way banyak sangat lama-lama makin banyak sangat negativity keliling kita, menyebabkan kita secara sedar atau tak sedar terprogram minda yang lebih resistance, yang lebih negatif. Dan kita lebih mind kita lebih ada paradigma ataupun ada halangan. So kita punya self talk, dalam diri kita ni ada self talk ataupun dalam mind kita ni ada self talk yang mula-mula daripada kecil dia adalah clear, consciousness sangat jelas, tapi dia lama-lama akan kita boleh didik dia dan ajar dia. Jadi silapan ramai orang, mungkin sebenarnya saya dulu adalah mungkin kita tak ada filter, so kita terima je apa orang cakap. Jadi mula-mula orang kata tak boleh, kita masuk, orang kata payah masuk, benda tu susah masuk dalam mind kita. Lama-lama benda tu jadi sebati dengan minda kita, dan sehingga pada satu point kita sendiri akan cakap dengan kita. Bila kita nak buat something yang kita tak pernah buat, dia akan cakap tak boleh lah, kau tak boleh, benda ni susah, contoh. Ataupun kau selama ni memang tak pernah berjaya, example, dalam bisnes, dalam hidup atau apa yang kita buat. Jadi self talk ni menjadi penghalang kepada banyak perkara yang luar biasa yang kita nak capai. Itulah bezanya antara ramai orang yang berjaya mencapai apa yang dia nak capai dengan orang yang tidak berjaya capai apa yang nak capai. Dan benda ni balik kepada semudah-mudahnya ibarat macam solat. Bila kita solat daripada kecil, kita dah dididik dengan solat sekarang, example, azan, solat sekarang, kalau dah biasa macam tu, self talk kita akan jadi macam tu. Dia akan macam, kita kena solat sekarang. Kalau tak solat sekarang, kita rasa macam solat, kita rasa macam salah kalau tak solat sekarang, sebab dah dididik self talk tu dalam tu. Tapi kalau self talk tu secara tak langsung mungkin tidak dididik begitu, atau macam nantilah, kemudianlah. So lama-lama benda tu sebatilah dengan kita. So sama juga dengan life kita, sama juga dengan hidup kita. Seperti kita nak capai kejayaan dalam bisnes, kejayaan dalam kewangan, penghalang paling besar atau paling banyak adalah self-talk dalam diri.
So benda ni betul dalam buat bisnes. Alhamdulillah proses saya daripada 2001 bila bangkit semula dan ada mentor dalam advertising agency. Alhamdulillah dalam masa 7 tahun saya berjaya remove lah, saya berjaya control ataupun betulkan balik cara saya fikir. Dan bila ada mentor ni lebih senang dia nak ketuk kita. Lebih senang kita nak di-coach apa cara fikir yang betul, apa cara fikir yang salah. Dan ketika proses tersebut lah, Alhamdulillah saya sendiri guide orang lain. Dan selain daripada saya bina bisnes advertising company masa tu, sehingga saya dapat bantu beberapa orang untuk bina syarikat mereka juga. Sehingga pada tahun 2008 bila saya buat keputusan untuk being independent dan build tanpa principal lah, tanpa orang dah handle kontrak tu, saya sendiri handle kontrak tu. Jadi bila kita dah boleh handle sendiri, kita punya self talk tu dah boleh independent lah. Kita boleh kawal diri kita. Jadi kita sendiri akan ada matlamat, kita tahu apa kita nak capai, kita boleh self driven, faham tak? Kalau mula-mula kita perlukan orang nak cakap apa semua, tapi lama-lama kita dah boleh handle. Self talk tu dah bertaubat ataupun dah lebih baik, insya-Allah. Tapi still ada setiap tahap seseorang tu akan ada self talk sendiri yang akan menjadi penghalang besar diri dia. Kekecewaan, kesedihan, kegagalan, benda tu kadang-kadang boleh jadi penghalang, boleh jadi kekuatan juga kalau kita tahu gunakan dia. So balik pada programming declaration ni tadi, apa yang saya belajar over the years adalah menulis matlamat apa yang saya nak capai. Dan kemudian saya tulis, kemudian saya akan baca. Saya akan baca setiap hari, sama ada saya baca tu kat bilik air ke, saya baca pagi ke. So benda tu mesti sebati dalam minda kita. Mula-mula kita sendiri tak percaya. Banyak kali mind kita ni akan reject. Yelah tu, betul lah, dia akan cakap macam tu. Banyak biawak kan. Tapi lama-lama bila kita baca, dia akan jom, lantak kau lah aku nak baca. Dia akan cakap macam tu. Left brain kita akan cakap macam suka hati kau. So right brain kita bila kita makin baca, dia makin lama makin sebati. Bila dia start sebati, apa tu orang kata, merubah pemikiran akan merubah kehidupan. Kalau kita betul ada juga disebut Allah, Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Itu kalau terjemahan bahasa Melayu. Kalau saya anda baca terjemahan bahasa Inggeris, dia kata Allah will not change the condition of a person until the person recondition himself ataupun change the way he think or what is inside him. Maksudnya Tuhan tak akan merubah keadaan seseorang sehingga orang tu ubah apa yang ada dalam diri dia. So over the years saya dapati dalam diri tu antara maksud yang saya sendiri experience adalah kita ubah cara kita fikir, kita ubah cara emosi kita. Kalau kita nak sesuatu, kita nak sungguh-sungguh. Kalau kita fokus nak sesuatu, kita nak sungguh-sungguh. Example, dan kita kena bakar diri kita untuk buat tindakan. Setakat kita nak, main kita kata nak, aku nak, tapi kita tak buat tindakan pun tak ada juga. So kita kena dapatkan strategi yang betul, ilmu yang betul untuk capai apa yang kita nak capai. Dan Alhamdulillah, saya bersyukur, Alhamdulillah Allah pemudahkan perjalanan saya. Bukan kata mudahkan lah, tapi benda tu banyak cabaran. Tapi masuk mudah tu macam kita naik gunung kan. Bukannya kata dalam benda tu mudah. Bila sampai ke atas dia kata Alhamdulillah aku sampai, mudah jalan. Bukan mudah, banyak cabaran. Tapi kekuatan desire kita nak tu memudahkan proses tu. Faham tak? Bila kita nak sesuatu, kita cari jalan. Bila kita ada halangan, kita cari jalan lain. Kalau ada cabaran, kita cari jalan lain. So that's the kind of mentality untuk orang-orang tu nak build. Dan bila you baca, you kena konsisten. Sama, baca, tindakan, semua kena konsisten. Sebab the moment you stop buat, biawak akan datang menguasai kita. Biawak tu akan datang kontrol balik life kita. Sebab manusia ni ada hawa, emosi. Hawa kita turun naik. Ada masa kita semangat, ada masa kita tak semangat. Jadi kita kena sentiasa berada dalam environment, luck, logistik yang betul untuk menyokong, untuk support kita punya fokus, insya-Allah. Dan apa yang saya buat ni adalah salah satu cara untuk saya remind anda dan remind diri saya untuk kita perbaiki diri kita dalam kehidupan kita, insya-Allah, dunia dan akhirat. Dan hidup ni orang kata kena balance. Maksud balance tu adalah kalau kadang-kadang kita mungkin buat kerja sampai terlupa ataupun kita macam terlalai. Contoh kita kurang baca Al-Quran, dan kita kena ingat dan kita kena balance balik. Oh, aku kena baca. Hari tu semalam aku patut baca 2, semalam tak baca 2 muka surat. Hari ni aku baca 4. Example. Maksudnya adalah hidup ni nak balance tu macam kadang-kadang kita macam asyik solat sepanjang hari tak nak pergi kerja pun dia tak balance. Jadi dia kena ambil balance tu, kita kena balance out lah. Dan tak ada orang nak cakap balance tu macam mana. Kita sendiri kena adjust. Alright, so itu saja daripada saya pagi ni. InsyaAllah mudah-mudahan
sedikit sebanyak dia memberikan panduan kepada anda. Pada anda yang bakal attend IMKK besok, insyaAllah di Kota Kinabalu, pastikan ada datang dalam keadaan bersedia. Doakan, bawa niat, dengan niat yang betul. Mudah-mudahan sampai hajat anda dunia akhirat. Banyak perubahan berlaku dalam hidup anda, insyaAllah. Dari segi kewangan, potensi diri, bisnes, kerjaya, apa saja anda niatkan, insyaAllah Allah akan bagi. Allah ikut sangkaan hamba dia. Dan bagi anda yang bakal attend IMKK di KL nanti bulan 9, awal bulan 9 pun bersedia, insyaAllah. It's going to be very wonderful experience, insyaAllah. Okay, pastikan hadir, committed dan jadi orang yang berjaya. Orang berjaya, mereka mulakan sesuatu buat sampai habis. Dan orang yang berjaya, mereka nak sesuatu dia buat sampai habis. Dan mereka adalah orang yang buat dengan pantas. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan tolong saya untuk share video ni kalau ia bermanfaat. Tekan share 100 kali. Itu saja. Baik. Love you.